Okey. Okey. Caller kena betul dulu. Ada komplain pasal caller nanti. Ready? Belum. Belum lagi. Dia bagi signal eh? Student. Jadi belum disucikan. Tak sanitizer. Tekan ya. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia yang saya percaya kini sedang berada di rumah masing-masing untuk menonton kenyataan media yang akan dikeluarkan. Mesyuarat hari ini memutuskan supaya pihak tentera membantu pihak polis di dalam memantau keadaan yang berlaku hari ini, terutamanya untuk memastikan pematuhan rakyat kepada arahan supaya rakyat berada di dalam rumah masing-masing. Tentera akan mula digerakkan pada hari Ahad ini. Jadi kita yakin dengan bantuan daripada pihak tentera, kawalan lebih lagi boleh dapat dilaksanakan dan kita berharap rakyat akan terus patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dari laporan pihak polis jelas menunjukkan bahawa terdapat peningkatan peratusan dari segi pematuhan rakyat. Jadi saya mewakili kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat yang semakin sedar tentang bahaya penyakit ini dan patuh kepada perintah kerajaan untuk berada di dalam rumah masing-masing. Walau bagaimanapun, masih terdapat insiden di mana masih ramai yang tidak mempedulikan arahan daripada pihak kerajaan, malah ada juga yang tidak mempedulikan arahan daripada pihak polis. Ya, misalnya semalam didapati ada kumpulan yang secara bebas bermain di tapak permainan, ada yang membawa anak ke children playground ataupun taman permainan kanak-kanak, ada yang berada di kedai restoran-restoran makan bersama kawan-kawan dan sebagainya. Walaupun diarahkan oleh pihak polis untuk bersurai, masih lagi ada yang gagal untuk mematuhi arahan polis. Saya ingin memberi penjelasan bahawa pihak polis sebenarnya boleh menggunakan akta polis sendiri untuk mengambil tindakan yang lebih keras terhadap rakyat yang berdegil. Tetapi seperti yang kita telah pun maklumkan, seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa di dalam peringkat awal ini kita cuma menasihat dan tindakan yang berhemah dilakukan. Walau bagaimanapun pihak polis memaklumkan bahawa akhirnya apabila sampai ke tahap tidak boleh berkompromi dengan cara nasihat, maka tindakan undang-undang akan digunakan. Jadi saya amat berharap supaya tidak perlulah
sampai tindakan undang-undang dilaksanakan seperti tangkapan dan sebagainya. Seterusnya, semalam berbagai-bagai berita palsu dikeluarkan, diedarkan. Dan ini lebih menambahkan panik di kalangan rakyat. Sebagai contoh, ada audio, ada ramai yang posting di dalam FB dan sebagainya yang mengatakan bahawa Menteri Pertahanan akan mengumumkan perintah darurat setelah mendapat perkenan daripada Yang Tuan Agong. Saya tidak tahu Menteri Pertahanan mana sebab saya tidak berniat pun ataupun tidak ada dalam perancangan kerajaan pun nak umumkan darurat. Tetapi perkara ini dah pun dihebohkan daripada petang sehinggalah pagi tadi dan mengatakan bahawa aset-aset tentera telah pun digerakkan untuk darurat yang akan diisytiharkan. Jadi saya harap rakyat jangan mudah percaya kepada penyebaran berita-berita palsu seperti yang dilakukan semalam. Begitu juga kononnya pada pukul 12 malam misalnya, kononnya pihak tentera mulai pukul 12 malam tadi akan menyemburkan racun serangga untuk menghapuskan virus COVID-19 ini. Konon-kononnya. Dia kata kalau dengar helikopter nanti, itu tentera dah semburkan racun serangga. Jadi ini juga menyebabkan panik di kalangan rakyat. Jadi sebab itulah saya harap rakyat tidak mudah untuk menerima berita-berita palsu seperti ini, seperti yang saya sebutkan semalam bahawa semua kementerian mempunyai hotline masing-masing. Bermakna apa saja perkara yang ditimbulkan, perkara yang disebarkan, jika kurang yakin dengan berita tersebut, sila hubungi kementerian melalui hotline masing-masing. Jadi janganlah kita begitu panik sehingga kan saya difahamkan ada cadangan oleh kerana akan diisytiharkan darurat, maka semua kena pergi beli barang dengan bentuk pukal dan sebagainya. Saya takut ada rush sekali lagi ke pusat-pusat pembelian dan sebagainya untuk membeli barangan perlu dan sebagainya. Don't worry, tidak akan berlaku perkara seperti itu. Ya. Ramai yang mempersoalkan atas alasan apa, atas undang-undang apa tentera nak dilibatkan. Ya. Kerana tentera biasanya akan dilibatkan apabila berlaku emergency ataupun darurat di bawah undang-undang darurat. Saya ingin menjelaskan bahawa di bawah Seksyen 5 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, kuasa Menteri Kesihatan untuk melantik ataupun memberikan kuasa kepada mana-mana agensi kajian yang difikirkan perlu untuk mengawal ataupun melaksanakan peraturan yang diperkenalkan. Sebab itulah pihak polis telah mendapat surat kuasa daripada Menteri Kesihatan dan kita percaya pihak Kementerian Pertahanan juga akan diberi kuasa oleh Menteri Kesihatan di bawah Seksyen 5. Jadi tidak perlu dipersoalkan dari segi perundangan tentang kuasa polis, kuasa tentera dan sebagainya di dalam melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh kerajaan. Dari segi hubungan Malaysia-Singapura, semalam saya maklumkan ada perbincangan dan kita telah pun memutuskan, sama-sama memutuskan bahawa semua pekerja-pekerja kita di Singapura akan meneruskan pekerjaan masing-masing dan pihak kerajaan Singapura bersetuju untuk mewujudkan tempat tinggal mereka di Singapura selama 2 minggu. Jadi mereka akan ke Singapura, akan tinggal di tempat tinggal yang disediakan dan apabila balik ke Malaysia, pihak Singapura akan membuat saringan bagi memastikan dari segi tahap kesihatan mereka. Jadi itu antara yang dibincangkan dan dipersetujui oleh Singapura dengan Malaysia dari segi penghantaran
produk-produk makanan seperti biasa diteruskan, cuma pemandu itu akan disaring setiap kali keluar dan masuk dan semuanya akan ditanggung oleh kerajaan Singapura. Dan kita bersetuju untuk mewujudkan dua jawatan kuasa. Yang pertamanya jawatan kuasa bersama ataupun joint committee antara Singapura, Malaysia dan Singapura di peringkat menteri yang akan dipengungsikan bersama oleh saya dan juga Menteri Pertahanan Singapura. Dan keduanya, kita bersetuju untuk mewujudkan jawatan kuasa kerja yang dipengungsikan oleh KSU, Kementerian Luar, bersama dengan KSU kementerian-kementerian lain dan bersama dengan KSU daripada Singapura dan kementerian mereka. Ya, untuk ini maka Kerajaan Johor juga akan dilibatkan kerana ianya melibatkan pergerakan harian daripada Singapura dan Malaysia yang kita akan pantau daripada masa ke semasa. Satu lagi perkara yang kita bincang tadi adalah mengenai cuti sekolah. Menteri Pendidikan ada bersama kita. Cuti sekolah sebenarnya diteruskan sehingga ke 31 bulan 3. Kita faham. Ibu bapa mereka pun juga mendapat, tidak perlu datang ke pejabat, maknanya kerana pejabat kerajaan juga ditutup dan swasta ditutup. Cuma saya nak beritahu, jangan kerana anak sudah tidak bersekolah, ada yang nak pulang ke Kuala Lumpur, nak menghabiskan waktu mereka tidak bekerja di Kuala Lumpur. Jadi, arahan kita daripada jawatan kuasa tadi bahawa ibu bapa yang anak mereka juga bercuti, teruskan tinggal di kampung masing-masing. Teruskan tinggal di rumah di kampung. Jangan pulang ke Kuala Lumpur. Jadi, ya, yang nak balik itu baliklah. Begitu juga yang balik baru-baru ni, walaupun kita tak benarkan balik, tapi ramai yang nak balik, tinggal di rumah masing-masing, di kampung masing-masing. Tidak perlu pulang ke Kuala Lumpur. Kita juga mendapat aduan daripada ibu bapa yang anak mereka yang belajar di IPT, walaupun tidak meneruskan pembelajaran mereka, tetapi terpaksa tinggal di kolej-kolej mereka kerana tidak dibenarkan pulang bercuti ke kampung. Isu yang timbul adalah dari segi masalah makanan. Ramai yang tidak ada kemampuan lagi untuk berbelanja, membeli makanan dan sebagainya. Pihak mesyuarat tadi membuat keputusan bahawa kerajaan akan menanggung makanan untuk kesemua pelajar-pelajar yang berada di kolej-kolej mereka yang tidak pulang, yang sedang berada di kolej mereka. Jadi ibu bapa tidak perlu bimbang, insya-Allah anak tuan-tuan dan puan-puan akan berada dengan selesa di kolej-kolej mereka dan makanan akan diberikan dan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Saya juga ingin maklumkan bahawa rakyat kita yang berada di Itali dan Iran akan pulang, iaitu mereka daripada Iran akan pulang kepada 22 hari bulan Mac seramai 55 orang, daripada Itali seramai 23 orang, seramai 94 orang pada 23 hari bulan Mac nanti. Dan semua yang pulang ini akan melalui kuarantin selama 14 hari kerana mereka datang daripada negara yang mempunyai risiko yang amat tinggi. Itali mempunyai penyakit yang positif begitu ramai dan meninggal pun dah 3,000 lebih. Begitu juga dengan Iran. Di negara yang pertama dan kedua yang serius dari segi COVID-19 ini. Jadi kita akan kuarantinkan mereka apabila mereka pulang ke negara. Jadi itulah antara yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, saya buka kepada soalan.
Okey, saya juga nak tambah, pihak polis akan meneruskan sekatan jalan raya, ya, akan meneruskan sekatan jalan raya. Begitu juga dengan hebahan-hebahan di setiap bandar-bandar akan terus dilaksanakan oleh pihak polis. Semalam pun dari segi pemeriksaan kenderaan, misalnya 11,000 kenderaan telah pun diperiksa. Dan satu lagi yang akan yang telah diputuskan tadi, bahawa kemungkinan ada kesusahan daripada pekerja-pekerja, terutama jabatan kerajaan swasta dan sebagainya, apabila ditahan oleh pihak polis, tidak ada bukti yang mereka akan pergi ke pejabat mereka untuk bekerja, dan sedangkan mereka dibenarkan. Jadi KSU di setiap kementerian akan mengeluarkan surat pelepasan, surat kebenaran perjalanan kepada setiap pekerja, dan Menteri Kanan yang menjaga kluster ekonomi iaitu Datuk Seri Azmin akan mendapatkan surat-surat daripada pihak swasta dan sebagainya. Jadi kekeliruan yang selama ini timbul, ada masalah apabila melalui sekatan polis, akan dapat diselesaikan melalui pas kebenaran perjalanan yang akan dikeluarkan oleh KSU di setiap kementerian dan juga pejabat-pejabat swasta nanti. Okey? Tak ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, saya nak... Hello, Assalamualaikum Datuk Seri. Ya, salam. Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada maklum mengenai pelajar yang tinggal di kolej, pihak kerajaan akan menanggung perbelanjaan makanan, kan? Ya, saya. Setakat ini pihak jawatankuasa dah trace ke berapa ramai pelajar yang tidak pulang ke kampung dan berapa peruntukan yang akan diperuntukkan? Kita ada 60,000 pelajar yang sedang berada di kolej-kolej di IPT. Dan jumlah tu pihak NADMA akan sedang membuat calculation berapa jumlah sebenar yang akan ditanggung oleh kerajaan. Dan saya juga terima kasih banyak kerajaan-kerajaan negeri misalnya mengambil inisiatif untuk memberikan sumbangan kepada pelajar-pelajar mereka daripada negeri mereka, ya. Ini on top of negeri, pihak persekutuan melalui NADMA juga akan memberikan sumbangan dan bantuan kepada pelajar-pelajar tersebut. Ya. Okey, satu lagi terima kasih kepada rakan saya. Ada pihak yang tahu mereka sakit tetapi tidak melaporkan. Ini merupakan satu kesalahan, satu kesalahan di bawah undang-undang, dan pihak polis boleh mengambil tindakan melalui undang-undang untuk menahan mereka jika perkara ini dilakukan. Termasuklah kumpulan tabligh tadi. Ada 4,000 kumpulan tabligh yang saya sebutkan semalam tidak lagi come forward ataupun tidak lagi secara sukarela pergi ke hospital-hospital dan klinik-klinik yang berdekatan dengan rumah mereka. Pihak polis telah memaklumkan kepada mesyuarat bahawa pihak polis telah pun mengenal pasti individu-individu tersebut. Jadi saya berharap tampil secara sukarela untuk membuat pemeriksaan. Jangan sampai pihak polis datang ke rumah untuk mengambil mereka untuk dibawa ke klinik dan sebagainya. Saya dah sebutkan tadi, apa yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah untuk kebaikan diri sendiri. Jadi apa yang dibuat ini supaya mereka memeriksa kesihatan mereka di klinik adalah untuk menjaga kepentingan mereka, keluarga mereka, masyarakat di sekitar mereka dan sebagainya. Jadi saya sekali lagi berharap kumpulan tabligh yang masih belum memeriksa di kesihatan mereka, membuat saringan di klinik-klinik dan hospital untuk datang segera. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih saya sekali lagi kepada rakyat yang mula mematuhi arahan yang dikeluarkan
seperti saya sebut, ramai lagi yang masih enggan dan tidak mematuhi arahan kerajaan. Tolong patuhi arahan kerajaan. Jaga nyawa sendiri-sendiri, jaga nyawa orang yang tersayang di sekeliling kita dan jaga nyawa seluruh rakyat Malaysia. Jadi sila berada di rumah bagi memastikan keselamatan diri dan keselamatan keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, adakah denda 1,000 tu masih lagi untuk rakyat ikhlas akan dilaksanakan? Di bawah Kementerian Kesihatan. Ya. Masih lagi akta tu memang cuma sama ada kita nak gunakan atau tidak lagi. Dari segi denda, malah boleh dipenjara 2 tahun. Di bawah Kementerian Kesihatan, Akta 342, penjara 2 tahun. Masih boleh digunakan. Cuma seperti saya kata tadi, setakat hari ini, masih lagi kita dalam mod menasihat dan berhemah. Itu saja. Tapi kita tidak akan lama di dalam berhemah dan menasihat ini. Kerana lebih lama akan lebih membahayakan kepada rakyat di seluruh negara. Jadi akhirnya, kalau tidak ada pilihan, kita akan gunakan. Tok Sri, manakan ada yang 2 minggu ni cuti tanpa gaji, ada tak sebarang cadangan untuk penangguhan bayaran pinjaman institusi kewangan? Kita akan berbincang dengan Menteri Kewangan. Gaji berjalan seperti biasa tak? Ini menambahkan apa tadi? Oh, tak boleh. Tak boleh. Kita tidak benarkan. Kita dah beritahu kepada Menteri Sumber Manusia, jika ada yang mengambil kesempatan, sebenarnya saya dah tahu, ada yang minta, majikan minta supaya pekerja mereka menandatangani secara paksa untuk bersetuju cuti tanpa gaji. Itu salah. Tidak boleh. Kita tidak benarkan. Cuti, kita tidak benarkan mereka bekerja, tetapi gaji diteruskan seperti biasa. Dan kita sudah minta Menteri Sumber Manusia untuk mengambil tindakan. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.